Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kau siapa? Hak bank tu bukan. Ni? Surah yang ke-109. Tutup tu. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ni makna dia orang-orang kafir. Jadi bahasa Arab Al-Kafirun. Kafirun tu makna orang kafir. Kita baca dah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dua perkara sini dia nak berhati. Setengah orang tu jadi kuliah. Dia jadi duk huruf lain. Hak kita naknya qul ya. Ada juga orang sebut kuliah. Dia pergi duk huruf lain. Dia tak betul lah tu dah. Kul ya. Satu. Yang keduanya, semua huruf mak dalam surah ni mak jais. Apa nama mak jais? Makna mak jais ni ialah mak harus. Jais maknanya harus. Makna harus baca panjang, harus baca pendek. Mula-mula kita jumpa tu ya ayyuhan. Jadi kalau kita serah tak ada nampak enggak, kita pendek lah. Hak kita baca saat ni kita panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau nak baca pendek, Qul ya ayyuhal kafirun. Kira dua harakat, satu alif. Ya tak? Jadi semua hak depan ni kita jumpa ialah mak jais belaka. Berbeza dengan idza ja baru ni. Idza ja baru ni mak wajib. Idza jaa nasrullah. Hak tu tak boleh buat serupa hak ni. Tak boleh tidak, hak tu kena panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita nak tiru kuliah ni, kita pun buat idza jaa nasrullahi wal fath. Salah dah tu. Ada pun kuliah ni dia boleh, kita boleh pilih. Nak panjang pun boleh, nak pendek pun boleh. Kalau panjang sebab tak adil lah. Qul ya ayyuhal kafirun. Nak pendek tak? Qul ya ayyuhal kafirun. Itu bergantung ke pilihan kita lah. Betul tak? Tapi hak moleknya kalau kita pendek, kena pendek belakang. Kalau nak panjang, panjang belakang ni. Ni setiap ayat ni ada belakang huruf mak ni, kecuali ayat yang kena, ayat akhir yang tak ada. Dan kita pergi ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Ayat tu. Nak pendek pun boleh. La a'budu ma ta'budun. Okay. Ya. Lepas tu huruf ain ni kan. Dia huruf ain ni dipanggil huruf pertengahan. Dari segi syiddah dengan rakhawah, dia ada huruf dipanggil bainiyah ataupun mutawassitah.
Dia duduk tengah tu maknanya dia tidak kejap, dia tidak lepas. Kalau rakhwah tu orang panggil lepas macam huruf kha. Ni dia tak. Kalau dia nak berhenti, misalnya kita kata macam huruf dal, dia tak boleh, kita tak boleh lepas dia. Jadi macam dia ni, dia orang panggil gini lah, kalau lepas tu macam terecer gitu pun dok juga, kemah pun dok juga. Sebab tu sekadar dia punya gitu je. Huruf a. Ada royak dah dulu huruf a ni dia bukan huruf hidung dah. Jangan kata gitu. Bukan hidung, dia ni. Ni. Bukan bodoh, bukan dia beza dengan hak tu hak tu boleh deh. Kena buat latihan kau ni baru boleh. Kita nak sebut dia buduma, bukan buduma. Boleh deh. Belakang macam ta'budun, bukan ta'budun. Faham tak? Bukan hidung ni, jangan ta'budun, ta'budun. Boleh dah? Ayat nombor 3 pula. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dua mak jaiz. Kalau nak baca pendek, wala antum 'abiduna ma a'bud. Bolehlah. Pilihlah nak mana-mana. Kalau nak baca pendek. Dah, okey. Tak ikhfa ada sini dah. Ni kena wajib dengan antum dah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ni juga ni. Nak kata wala ana, boleh kata wala ana selalu. La ni boleh panjang, boleh pendek. Baik. So lagi ana ni, kalau ada dia buat bulat gini kan, dia tidak buat mati supaya huruf si balik itu tak. Kalau dia buat ni bulat gini, makna dia nya supaya tak ada. Huruf kalau dia buat bulat di atas supaya tak ada. Sebab tu tak boleh baca ana tak boleh baca wala ana abidun. Jadi supaya tak ada huruf alif ni, supaya tak ada wala ana dah wala ana banyaklah huruf kita kena buat pedoman gini. Kalau ada bulat di atas macam kosong di atas tu, ada seperti tiada. Abaikan huruf tu dah. Baik. Selaginya sini, asal perkataan ni da ni sebenarnya dia kena qalqalah. Abadatum. Tapi oleh kerana huruf da dengan huruf ta ni, dia masuk di dalam persamaan sifat dia, maka dia idgham. Bila idgham, dia kena masuk. Bila makna masuk, qalqalah hak sepatu ada tu hilang raib. Dia duduk dalam ta. Sebab tu dia jadi sadu. Perhatilah bila-bila kalau idgham, huruf dia ada tanda tasydid selalu, ada sadu selalu. Itu makna idgham. Huruf pertama pergi masuk dalam huruf kedua. Bila masuk, supaya tak ada juga. Abadatum. Dah tu jadi hilang. Sebab tu kita baca abadtum. Pada gimana? Tak ada lah dah apa-apa. Dah lagi masuk dalam tu. Masuk tu bahasa Arab dia panggil idgham. Faham? Idgham ma'al gunnah pun lagu tu, idgham bila gunnah pun lagu tu. Dia masuk dalam huruf selepasnya. Faham? Makna idgham, makna masuk. Gapo dia masuk? Huruf dulu gi masuk dalam huruf kriya.
Huruf dah masuk dalam ta. Bila masuk, tak nampak tengok lah dia. Tak nampak tengok, bukan tak nampak tengok, tak nampak dengar. Tak nampak dengar pula. Tak bunyi huruf tu. Hak abadatum jadi abadtum. Faham kan ya? Ada seru nak tanya? Tak ada? Kita belajar bacaan dah dulu. Sebelum tengok terjemah. Okay. Nombor ayat yang kelima pula dah. Wala antum abiduna ma a'bud. Yalah tu. Siapa juga wala ni. Boleh baca panjang, boleh baca pendek. Okey, akhir sekali ya. Lakum dinukum waliyadin. Selaginya kita jangan jadi supaya orang tua dulu ajar kan, dia jadi kum, bukan kum, tum. Wa jamin dulu kan, wala antum, ni waktum macam TUM. Dia bahasa Arab dia tak ada huruf O, dia ada huruf U. Lakum dinukum waliyadin. Orang tua dulu kan, bukan kum. Lakum dinukum. Ya? Okey. Kita tengok terjemah pula. Sebelum tengok terjemah ni, ada hadis dulu. Surah ni surah Al-Kafirun. Kita nak tahu beberapa fadilat, beberapa kelebihan surah yang kita baca ni, surah Al-Kafirun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza zulzilat ta'dilu nisfal Quran wa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Quran." Ini hadis sahih riwayat Tirmizi. Maksud dianya idza zulzilat, surah Izazu menyamai separuh Al-Quran dari segi pahala. Tuhan beri ganjaran kalau kita baca Iza Zulzilat, separuh Quran. Dan besar dia, tapi kita jarang duduk saja-saja nak baca Iza Zulzilat. Tak. Qul huwallahu ahad, kita dengar dah dulu. Surah ni kita dah lalu dah, kita baca dah. Gapo dia pahala dia? Menyamai sepertiga Al-Quran. 1/3. Kecil dia dengan Izazu. Dan Qul ya ayyuhal kafirun yang kita duk baca malam ini, pahala dia sekali baca dia 1/4 Al-Quran. Inilah di antara surah-surah yang ganjarannya disebut oleh Nabi secara sahih. Kita tidak boleh nak beri markah, nak beri pahala sesuatu amalan yang ambo nak sebut sama-samanya, kecuali perkhabaran daripada Nabi. Artinya Nabi royak sendiri. Mu baca gani boleh gani, baca gani boleh gani. Kita ni tu ulama-ulama ni tukang sapa, tukang royak. Dia tak boleh nak buat sendiri. Sebab dia tidak tahu Tuhan tak mai royak ke dia. Nabi je hak Tuhan royaknya. Jadi kalau orang tanya gapo fadilat baca ayat-ayat tertentu, kita kena tengok hadis. Jadi malam ni kita tahu 3 surah. Apa salahnya kalau kita buat amalan setiap hari baca surah ini? Surah ni boleh kita hafal. Ni ambo nak cadang ni kan. Di antara amalan-amalannya sebagaimana kertas ambo beri dulu, ambo dah tulis dalam kertas dulu lepas semaya Zuhur. Turun masjid, turun balasah, lepas semaya Zuhur, kita baca Tihah dulu. Baca Tihah. Tihah tu adalah fadilat dia. Lepas baca Fatihah, bacalah
iza zulzilatil ard. Lepas baca izalzul, bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Boleh-boleh saut selipar, atau boleh-boleh naik atas motor, ataupun boleh-boleh jalan kaki. Boleh pahala dah supaya Nabi royak tadi. Iza zulzilat tadi separuh Al-Quran boleh. Qul huwallah 1/3, qul ya 1/4. Qul huwallah ni kita nanti baca ni dekat nak tidur. Kan kita reka 3 qul situ. Jadi lepas semaya zuhur tu kita ambil 3 ni. Al-Fatihah dulu mula-mula. Al-Fatihah, izazul dengan qul ya. Tak ada orang tak ingat. Ada orang tak hafal izazul. Hafal di izazul. Malu bodoh lah kalau tak ingat izazul zilat. Tak ada. Jadi kalau tak hafal lagi hafal. Cuba baca lepas semaya zuhur. Hari-hari cuba buat. Ni sebab Nabi jamin lah. Tak ada pasal-pasal esok kita boleh kelih pahala kita pahala Tuhan supaya baca separuh Quran. Gak kali 2 hari sekali Quran dah. Ini hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Faham tak? Jadi hadis ni ada kena-mengena dengan hak kita nak bincang ni. Gapo dia? Surah Al-Kafirun, iaitu kuliah. Gapo dia ganjar dia? Suku. 1/4 daripada Quran. Boleh hamal tak? Kalau tidak, tak baca. Lama-lama bertahun tak jumpa bila. Tak tahu tak baca-baca surah. Pasal kuliah mudah sangat. Ada. Cuma kita baca. Baik. Setiap Al-Quran ni, ayat-ayat ni, ada yang dia panggil sebab turun, dan adanya Allah Subhanahu Wa Taala turun saja-saja. Salah satu daripada surah yang ada sebab musabab, bapa Tuhan waktu turun ayat tu, ialah surah yang kita baca ni, Al-Kafirun. Dia panggil sababun nuzul ataupun asbabun nuzul. Makna apa sababun nuzul ataupun asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat ataupun surah. Faham tak? Ada kih. Bila berlaku satu peristiwa, Tuhan buat turunlah ayat. Jadi kita nak tahu ayat ini sebab gapo dia. Sebab turun surah ini ialah diriwayatkan terdapat kaum Quraisy, antaranya ini orang pembesar Quraisy, hartawan dan bangsawan Quraisy seperti Al-Haris bin Qais, Al-As bin Wa'il, Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Aswad ni bukan ni bin Abu Yaghuth, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Ni 4-5 ni orang ni, pembesar Quraisy, bangsawan Quraisy ni, dia ni orang kafir Quraisy. Dia tak boleh terima Islam hak Nabi kita bawa. Jadi 4-5 ni orang ni mari jumpa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, dia berasa serabut perut. Gapo dia? Sebab Nabi ni bawa agama, suruh tinggal agama hak dia duduk warisi sejak nenek moyang dulu. Gapo dia? Agama sembah berhala. Jak tok nenek lagi duduk sembah berhala, tiba-tiba mari Nabi kata tak betul mu sembah berhala tu, bukan Tuhan tu. Mari kita sembah Tuhan sekali, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang masuk Islam, dia pun ada kepentingan dia terasa agama dia tu telah terhakis. Renggih agama kita ni pas seorang-seorang masuk Islam. Pas kita nak lawan tak boleh, dia kata, mari kita jumpa dengan Muhammad, kita berkira. Dia kira lagu mana ni? Dia kata gapo? Wahai Muhammad, marilah engkau ikut agama kami dan kami ikut agama kamu. Kita pakat guana. Mu terima agama aku terima agamamu. Faham tak? Kita berkongsi untuk sama-sama memeluk agama kita semua. Kalau dia tanya mu, hey Muhammad, mu agama ke apa? Islam getek, agama nenek moyang getek. Pas kalau dia tanya puak-puak kami ni, puak-puak aku belaka ni, mu agama ke apa? Agama nenek moyang puya, agama Islam puya. Orang buat macam gapo tu dia panggil persepahaman lah. Gencatan senjata. Kita kira dengan Muhammad lagu tu. Engkau sembah Tuhan kami selama setahun.
dan kami sembah Tuhan kamu selama setahun. Apakah tahun ni demi nak menjaga perpaduan. Tak siwi balah. Sebab orang Quraisy ni dia pernah kata ke Nabi, innaka qad ataita bi amrin azim. Hei Muhammad, kamu telah datang dengan satu perkara yang besar. Farraqta bihi jama'atahum. Kamu telah memecah belahkan perpaduan orang Arab. Tengok Nabi dituduh laku perpecahan. Wasaffahta bihi aliatahum. Dan kamu telah membodohkan Tuhan-Tuhan kami. Wakaffarta bihi aba'ahum. Dan kamu telah mengkafirkan ibu bapa dan nenek moyang kami. 3 perkara Muhammad muak mari. Mu membawa perpecahan di kalangan orang Arab Quraisy, dan kamu telah membodohkan Tuhan-Tuhan sembahyang kami, dan kamu telah mengkafirkan ibu bapa dan nenek moyang kami. 3 perkara ni besar ya Muhammad. Oleh kerana itu, untuk demi menjaga perpaduan, mari kita berkongsi, kita pakat sembuh antara satu sama lain. Katakanlah tahun ni kita pakat semayang belaka tinggal Tuhan berhala, tahun depan mung pula tinggal Tuhan mu sama dengan kami pakat sembah berhala. Agak-agak Nabi nak ke lagu tu. Ni perpaduan ni. Perpaduan dikehendaki oleh Islam. Islam sangat-sangat menekankan perpaduan. Islam ni agama nak suruh orang bersatu padu. Dia tak siwi balah. Tapi bersatu padu bersama-sama ni ada batas padanya. Kalau siapa kau masalah kufur, masalah agama, pecah ke pecah, perang ke perang. Itu agama hak Nabi kita ajar. Kan Nabi kita perang kan tak? Bukan sekat pecah, bukan sekat balah, perang. Bila menyentuh soal akidah, soal agama, soal iman, no compromising, tak boleh compromise. Kita boleh berkompromi, boleh kita tolak ansur selagi benda tu dibolehkan oleh agama kita. Ni prinsip yang orang Islam kena faham dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan hukum hakam. Sebab tu kalau kita tengok apa ya tak boleh tolak asuh, ada sebab lah tu. Kalau benda je ni makruh, benda gapo, kita boleh tolak asuh. Tapi nak ke benda haram, demo nak suruh kita ni serupa dengan amalan demo, kita ada Tuhan belakang kita, kita ada malaikat yang setiap hari setiap masa duk catat amalan kita. Ni benda bukan main-main, bukan nak duk sekat dunia, kita nak bawa amalan kita pakat akhirat. Tu faham lah. Kena faham tu prinsip kita orang Islam. Jadi dia ajak Nabi ni supaya kompromi, bertolak ansur. Tahun ni kita sembuh Tuhan kami, tahun depan kami bersama dengan kamu sembuh Tuhanmu pula. Lagu tu dah. Sekiranya agama yang kamu bawa itu agama yang baik, katakanlah tekedi agama itu betul, maka kami sudah pun sama-sama berkongsi dalam agama kamu, kerana kami telah mengambil bahagian kamu. Kami telah mengambil bahagian kamu ni. Salah ni kami 2 kali ni. Katakanlah kalau agamamu Muhammad agama yang betul, tak ada masalah lah. Sebabnya kami pun semaya sepamu juga tahun ni. Tahun depan tak semayang pula. Pakat semua berhala. Lepas tu dia kata, sekiranya agama yang ada pada kami ini adalah agama yang baik, kamu juga sudah berkongsi sama dengan kami, dan kamu telah pun mengambil bahagian kami. Tengok ni. Telah mengambil bahagian kamu. Okey. Lagu mana Nabi jawab? Nak bertolak ansur, nak kira lagu ni. Nabi jawab kan? Ma'adzallah an usyrika bihi ghairah. Aku berlindung kepada Allah dari menyekutukan dengannya dengan yang lain. Sorry, hak ni tak boleh. Aku berlindung dengan pada Allah daripada aku bersyirik, bersekutu dengan yang lain daripada Allah. Nak pecah-pecah ke Nabi kata. Tak boleh. Hak ni tak boleh tolak ansur. Ya. Ambo tengok masa di Tanah Merah, seorang motivasi orang sahur di Tanah Merah. Dalam satu majlis, betul lah masa tu Ambo jadi pengerusi majlis. Pengerusi, dia jadi jebui motivasi. Sahur lah dia ni, kalau royak nama apa kenal. Dia kata orang kita ni duk alik balah, dia kata.
Balah tak boleh kau kita bertolak ansur, dia kata. Dia tunjuk bukan dengan PowerPoint. Zaman dulu dia ada UHP, dia buah plastik. Dia lukis gambar lembu 2 ekor. Lembu 2 ekor tu tali tu duduk di hidung masing-masing. Alik ni ada rupuk, alik ni ada rupuk. Jadi lembu tu dia kata duduk tarik tali. Lembu ni ajak nak pergi makan rupuk ni. Lembu ni ajak tarik nak pergi makan rupuk ni. Duduk badi tarik tali sama saja, dia kata. Faham tak? Dia lukis gambar lembu. Lembu 2 ekor tu duduk badi paling belakang masing-masing. Hak ni nak pergi lekan ni, hak ni nak pergi lekan kiri. Pasal rupuk ada masing-masing depan. Pada kata pak bila saja putus tali hidung, dia kata. Duk berebut nak ambil rupuk masing-masing. Pada dia tunjuk selah hak lain pula. Dia kata apa kata kali kita lagu ning, dia kata. Mula-mula kita pakat makan rupuk ni dulu. Nah, dia kata dia buat gambar lembu tu pakat paling satu hala, dia makan rupuk alik kiri dulu. Habis rupuk alik kiri pakat makan rupuk alik kanan. Makna faham tak? Dia nak royak apa? Kita tak boleh mu terima hak mu, hak aku pun mu terima, hak mu pun aku terima. Jadi senyap pakat suka belaka, jadi nak terambah pun. Tak ada orang nak tanya, kata gini pengerusi nak tanya boleh ke? Dia kata boleh. Lagu mana kalau rupuk sebelah tu ada racun, kata. Lembu hak duk tarik nak pergi makan rupuk dia, saat ni rupuk ada racun. Boleh ke pergi? Dia pun suka lah. Tu tak boleh dia kata. Kata kena betul molek. Kita boleh badi makan rupuk tu kalau rupuk molek keluar. Kalau rupuk tak ada cukup getah. Berat dia kata dia kita urut dia. Biar dia mampu seorang dia sudah lah kata. Nampak tak? Jadi benda kita tolak asal ni kalau benda sama molek, nak ajak buat benda berdosa, nak ajak buat benda syirik, tak boleh. Inilah kebanyakan orang yang pluralisme, orang yang liberal. Inilah konsep dia. Dia suruh orang bertolak ansur. Tok lepas apa kat pergi masuk panggung raya yang belakang dulu dah. Pergi tengok konsert dulu. Lepas esok pula puak-puak rock ni pula pergi sembahyang di masjid. Kemeh lagu tu. Boleh lagu tu. Tak sivit baluh puak-puak duduk disco, puak-puak duduk danduk tu dengan puak-puak tok lebar. Okey? Malam Ahad berdoyong pakat pergi konsert belakang. Tok lebar piuh putih pakat pergi belakang. Pergi tengok konsert. Nampak perpaduan. Lepas tu, malam Jumaat berdoyong pula puak-puak rock pula sekali dengan tok lebar mari sembahyang di masjid. Boleh lagu tu? Istilah tu ajar bagai tu. Itu pemikiran liberal. Dia panggil dah. Mereka pun berkata, engkau terima sahaja sebahagian Tuhan kami. Nescaya kami akan percaya kepadamu dan kami sembah pula Tuhanmu. Dia jawab gitu pula. Kalulah tak si mari beribadat supaya kami. Tak apa dia kata. Terima. Jangan duk kata uduh. Jangan duk kata Tuhan kami berhala ni tak betul. Ni orang ayat Quran ni satu contoh yang hidup siapa ke kiamat. Keadaan ini ni berlaku kepada Nabi tu, dia berlaku sepanjang masa sampai kiamat. Kita lah ni lagu tu lah. Dengan WKP itu sama tu lah. Dengan sama Islam. Orang yang tak cara ke hukum, tak cara ke benda tu betul, tak betul, tak cara ke nas, tak cara ke dalil, dia suruh kita turut supaya dia. Macam mana kita nak turut? Islam ni bukan jenis bagai meraba. Dia kena ada hitam putih, fact and figures. Ada data, ada maklumat, ada dalil, ada hujah. Baru kita boleh turut. Enggak. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, hatta anzura ma ya'ti min rabbi, sehingga aku menunggu apa yang akan datang jawapan dari Tuhanku. Nabi kata nanti tunggu wahyu. Suruh turut, memang aku tak turut nak suruh beribadat supaya-Mu. Tapi mu suruh terima, suruh aku terima agamamu, hak tu nanti. Tengok gapo kata Tuhan. Maka Allah pun menurunkan surah Al-Kafirun dari awal hingga akhir surah. Kita faham tak? Inilah orang panggil sababun nuzul. Sebab turunnya surah Al-Kafirun. Apa sebab? Kerana orang kafir minta kompromi dengan Nabi. Tahu dah apa kompromi? Persepahaman, tolak ansur. Jangan baluh. Jadi bila berlaku lagu ni, Tuhan buat turun ayat ni.
Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid dan di sana telah berkumpul kaum Quraisy nak dengar jawapan dah Muhammad kata nak tanya Tuhan dia ni. Di hadapan mata kepala mereka baginda berdiri membacakan surah ini. Maka mereka pun kecewa seketika itu juga, lalu mengganggu dan menyakiti sahabat-sahabat baginda. Tu je nak ayat sudahnya. Bila nak lawan dengan hujah tak boleh, nak lawan apa mula nak kerenak. Mula nak kerenak kat orang, ni perangai manusia. Tak. Bila dia kira tak, kita kata boleh, tak ada tolak asuh. Kita tetap pada pegang hukum. Dia mau pegang hujah mana? Ni ada hujah kita ayat. Dia tak boleh nak mari hujah, mula nak kerenak. Ni perangai manusia. Supa budak-budak zaman dulu, balah-balah bahar-bahar gapo je kamu koh lalu. Pengen mendapat cek tu. Kalau orang tu naik kaki tangan tu dia tak lagi dah tu. Kita kata gini, dia kata gini, kata gini, tak ada orang buat belepeng. Orang mampu modal ke panggil. Ni. Ayat pertama ni bismillah, bukan ayat pertama ni bismillah ni macam biasalah. Ini bukan satu ayat. Dia Fatihah aja. Bismillah ni ayat pertamanya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat pertama tu kita nak tengok gapo dia ayat ni nak dijawab pen yang orang Islam ni tak boleh kompromi, tak boleh betul asal ni gapo dia makna ya Tuhan buat turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ni acak kali dah jumpa ni 3 kali dah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallah. Qul ingat lagi dah gapo qul weh? Kul katakanlah. Siapa dia? Tuhan kata hei Muhammad, murayak kau kafir tu hei Muhammad. Makna kata, kalau kul saja tu makna katakan. Maknanya hei Muhammad mutulun royak, mutulun kata kau kafir. Kata apa? Ya ayyuha. Wahai. Ya ayyuha ni pendeknya makna wahai. Al-kafirun, orang-orang kafir. Paling kau orang kafir hei Muhammad, mu kata hei orang kafir. Sebut kafir. Jarang ni Nabi paling ni royak. Hei orang kafir. Ini satu perkataan yang sangat dia marah. Orang kafir sendiri dia marah. Kata kafir. Kata bukan Islam tak apa, kata kafir dia marah. Bahkan dia pun tahu juga masuk neraka pasal kafir ni kan. Ada kau orang India dia kata orang ni masa duk main duk ceramah parti lah. Okay. Orang dia MIC. Dia kata bukan Sami Velu tengok nama Subramaniam ingat dulu dia ceramah dulu. Orang pah ni dia katakan bukan orang UMNO saja dia kata kafir, dengan orang MIC macam saya pun dia kata kafir. Maruh dia kata kafir. Jadi perkataan ni Tuhan suruh kata walaupun dia nak marah. Hei Muhammad, muadak ke puak-puak ni mengata hei orang kafir. Ayat ke apa? Jadi kita susun perkataan itu. Jadi katakanlah wahai Muhammad, mu kata lagu mana? Hai orang-orang kafir. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. La maknanya tidak. A'budu aku sembah. Ma apa? Ta'budun kamu sembah. Tidak aku sembah apa kamu sembah. Apa kalau ayat jadi ke mana? Tidak akan aku sembah apa yang kamu sembah. Ni. Aku tidak akan sembah hak mu duduk sembah selama kini ni. Hak mu duduk sembah kau tokong, kau batu, kau kayu berhala tu. Aku sekali-kali tidak akan sembah serupa dengan mu sembah. Itu dah. Ni maknanya tak boleh kompromi tu. Kan dia ajak suruh pakat sembah kan dah? Tak boleh. Tu Tuhan ajar. Bukan tu bi idea Nabi dak, Tuhan ajar ke Nabi. So kata lagu tu. Baik. Wala antum abiduna ma a'budu. Oh ni, tak ingat ni buat gitu sekali tu. Kau tadi dah, tadi dah. Tidak akan aku sembah apa yang kamu sembah. Ini apa ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'budu. Wa ni dan la tidak
Antum, kamu. Ni bahasa Arab ni, antum ni kamu kalau ramai. Kalau seorang anta. Anta, kalau orang Tino anti. Anta, anti, anta, anti, antum. Ramai lah. Antum kamu, abidun sembah, ma apa, a'bud aku sembah. Dan tidak kamu sembah apa aku sembah, makna dianya, dan tidak pula kamu sembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan sekali-kali sembah hakmu sembah, dan puakmu pun tak si sembah supaya aku sembah. Semaya supaya aku tu pun tak si juga, katanya Nabi. Nampak kita berdua ni tak boleh dah, Nabi kata. Aku tak akan sembah supaya mu sembah, mu pun tak si sembah supaya aku sembah. Kita ulah sikit ayat 3 ni, 3 ayat ni. Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada orang-orang kafir yang mengajak baginda supaya menyembah berhala, bahawa baginda tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Itu makna dia tadi. Menyatakan bahawa baginda bersih dan tiada kaitan dengan berhala sembahan mereka yang tidak boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Walaupun belum lagi Nabi ni terima wahyu, fitrah bersih Nabi ni, walaupun dia tidak mengaji, tidak gapo oleh kerana fitrah bersih dia ni, dia kelih kau orang semua berhala tu, dia berasa tak terliud. Tu ayat Nabi tu. Sebab itulah dia bawa diri pergi ke Gua Hira tu. Dia berasa kelih tak betul ni, dia kata ni. Kau dia alik keliling Kaabah, tapi kok keliling Kaabah tu dengan tokoh-tokoh kayu dengan batu-batu berhala. Hak tu dia lari bertahanus pergi ke Gua Hira tu. Situlah turunnya wahyu. Faham tak? Jadi Nabi pun boleh tengok benda ni tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat. Kayu apa dia boleh? Kayu dengan batu je tak? Allah menyuruh memanggil kaum Quraisy dengan sebutan Al-Kafirun, dibahasakan kepada mereka sebagai orang-orang kafir, dan gelaran tersebut amat dimarahi oleh mereka. Macam ayat tadi dah. Marah ni orang kafir. Acu pergi kat China ni, di apa ni, Pasimah. Kafir. Marah dia dah. Dia tak boleh kata kafir ni. Dia faham ke tak apa makna. Allah menyuruh lagi supaya menyatakan bahawa mereka kaum musyrikin bukan bertuhankan dengan Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah adalah Tuhan yang hanya layak disembah. Dialah Tuhan seluruh alam, sedangkan orang-orang kafir menyembah berhala mengikut hawa nafsu mereka. Nafsu je sebenarnya sembah berhala tu. Ayat yang keempat. Wala ana abidum ma abattum, wa dan la tidak ana, saya, aku, lawan anta ana. Kalau kita tak reti Arab pun biarlah reti ana anta. Orang panggil kecik Arab tu, gila ana cari anta tak ada gimana. Ada kecik Arab orang panggil. Jangan tukar pula nama ke ana lah dia, anta lah kita. Gija pun dia mari, dia klik dengan motosikal. Kita tanya, ana mari mana? Tukar tu. Jadi, ana maknanya aku. Abidun, beribadat. Ma apa? Abatum, kamu beribadat. Makna dianya, dan aku tidak akan beribadat seperti apa yang kamu beribadat. Mu ibadat cara kamu. Mu semaya cara mu. Aku semaya cara aku. Kemudian wala antum abidu lama a'bud, wa dan la tidak antum kamu abidun beribadat ma apa a'bud aku beribadat. Jadi dan kamu pula tidak akan beribadat seperti apa yang aku beribadat. Kalau aku pun tidak semaya supaya empuk-empukmu semaya, mu pun semaya tidak serupa empuk aku semaya. Apa dah? Jadi kesimpulan dianya, tutup ceritanya dengan ayat yang kena, lakum dinukum waliyadin, lakum untuk kamu, dinukum agama kamu, wa dan li untuk aku, din agama aku.
Untuk kamu agama kamu dan untuk aku agama aku. Maknanya untuk kamu agama kamu dan untuk aku agama aku. Kalau kut bahasa kita kat, mu agamamu, aku agama aku. Mu gi caramu, aku gi cara aku. Kita tak boleh kosi barang ni. Kita tak boleh kompromi, tak boleh tolak asuh. Kerak putus dah. Ni ayat kerak putus. Untuk menguatkan lagi ditegaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembah berhala baik pada masa sekarang maupun masa akan datang. Sedangkan mereka orang-orang kafir tidak pernah menjadi penyembah Allah. Itu dia. Cerita dia Koci sekat tu. Itulah dia makna surah Al-Kafirun. Boleh nampak tak gambaran dia? Sebab-sebab tu ayat dia tu gapo dia message, gapo dia hak Tuhan nak royak melalui lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habislah sekat tu deh. Oleh itu katakanlah kepada orang-orang kafir untuk kamu agama iaitu agama yang menyekutukan Allah, dan awasilah bahawa kamu akan menerima hukuman Allah sebagai balasan di atas perbuatan kamu. Dan bagiku pula agamaku adalah agama tauhid. Tauhid ni makna mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan satu, tak ada lolo. Tak ada mai Tuhan tu, Tuhan ni, Tuhan tu, Tuhan ni. Tak. Okey. Dan aku akan terima balasan di atas amalanku di dunia ini. Usaha yang membuat atas dunia ni, semuanya kamu akan terima balasannya. Supaya juga aku dan puak-puak orang Islam ni, Nabi kata, akan terima balasan yang setimpal dengan apa yang aku buat. Okay. Barulah kita masuk surah yang ke-108 minggu depan. Adik.